Parti Demokrat semakin kehilangan sokongan daripada semua orang kerana mereka sudah menjadi benar-benar gila dan Bil Maher tidak lagi menahan diri. Maksud saya, dengar sahaja apa yang dikatakan tentang perkara ini. Dan akhirnya peraturan baru, Donald Trump telah berbohong sebanyak 1 triliun kali. Tetapi apabila dia mengatakan sosialis demokratik Amerika sebenarnya komunis, itu bukan salah satu daripadanya. Dan itu benar. Bukan. Ia tidak sukar untuk membuktikannya hanya dengan memetik DSA dan calon-calonnya. J.D. Vance pernah muncul dalam rancangan ini dan saya beritahu dia bahwa jika Parti Demokrat terus bergerak ke arah DSA, undi saya masih boleh berubah. Dan sepanjang cuti, apa yang saya dengar hanyalah, "Ya Tuhan, awak sekarang seorang Republikan." Tidak, itu bukan apa yang saya katakan. Saya kata masih boleh berubah. Dan ini sebabnya. Kerana tidak ada seminggu pun berlalu tanpa saya membaca tentang seseorang yang baru dipilih, wajah baru yang menarik dalam Parti Demokrat. Dan kemudian apabila orang itu mula bercakap, manifesto komunis atau benda-benda gila lain pula yang keluar. Ini bukan komedi. Bill biasanya kelakar, tapi ini bukan sesuatu yang melucukan. Ini sangat menyayat hati dan menyedihkan. Dia memang betul. Dan Demokrat di mana-mana dengan membenarkan DSA masuk, yang merupakan ideolog ekstremis yang gila, pada dasarnya telah menjual parti mereka dan kini mereka tiada hala tuju. Kerana anda bukan seorang Republikan jika anda seorang Demokrat, tetapi itu tidak bermakna anda seorang penyokong DSA yang benar-benar gila. Maksud saya, ini sangat menyedihkan. Sekali lagi, mari kita baca petikan itu. Platform DSA mengatakan, kerja Anda bekerja sebanyak yang Anda mampu dan tidak lebih daripada yang diperlukan. Jika itu lebih dekat dengan kata-kata Karl Marx, daripada setiap orang mengikut kemampuannya kepada setiap orang mengikut keperluannya, mereka sudah pasti disaman kerana plagiat. Datuk Bandar New York, Mondani, pernah menulis tweet menggunakan kata-kata Karl Marx secara tepat. Mereka tidak cuba menyembunyikannya. Pempengaruh mereka yang paling popular, Hasan Piker. Dia fikir komunisme sangat hebat. Dia meratapi kejatuhan 2 rejim paling kejam dalam sejarah, Kesatuan Soviet dan China di bawah pengerusi Mao. Oh ya, dia juga kata bahawa Amerika layak menerima serangan 11 September. Itu hanya sebahagian daripada perkara yang dikatakan oleh Hasan Piker, tetapi ada banyak lagi perkara lain yang dilakukan oleh Parti Komunis yang kini dikenali sebagai DSA di Amerika secara terbuka sanggup mengakuinya dan mereka tidak menyembunyikannya. Itulah yang menakutkan tentang mereka. Mereka telah melakukan begitu banyak usaha dalam menyebarkan propaganda ke dalam minda orang ramai sehingga kini mereka boleh mengatakan perkara-perkara yang dahulunya langsung tidak boleh diterima hanya beberapa tahun lalu dan mereka tidak takut. Mereka tidak menyembunyikannya. Mereka tidak cuba menyusup masuk. Mereka secara terang-terangan berkata. Pemimpin mereka berkata seperti, ya, kita perlukan Demokrat kerana kita akan dapat undi mereka. Kita tak boleh dapat undi Republikan. Dan kemudian, kita akan singkirkan mereka semua. Pembantu utama Mondani, Sia Weaver, berkata jika anda tidak percaya pada hak suci kerajaan untuk merampas harta, semuanya sudah berakhir. Dan memiskinkan kelas pertengahan kulit putih. Apa? Itu satu matlamat? Sekali lagi, itu tidak kelakar. Ia tidak kelakar. Sebenarnya, itulah yang wanita ini percaya, bahawa anda patut memiskinkan golongan kelas pertengahan kulit putih. Sepatutnya menakutkan orang supaya mengundi untuk anda, betul? Salah seorang bakal ahli Kongres Demokrat yang baru, Darlezia Chevalier, menyokong rampasan. Dia memang gila. Hartanah daripada tuan tanah dan berkata, rampas alat pengeluaran. Mondani telah berkata matlamat akhirnya ialah merampas alat pengeluaran. Saya rasa mereka mau merampas alat pengeluaran. Sekali lagi, itu bukan kelakar, menakutkan. Sebenarnya sangat menakutkan. Sekarang mungkin awak terlepas perkara itu di sekolah atau langsung tidak ke sekolah, tapi itulah komunisme. Kini gabungan dalam DSA yang dipanggil Kumpulan Perpaduan Marxis sedang meningkat naik. Dan saya mesti mengambil kata-kata mereka secara serius apabila kata-kata mereka termasuk. Komitmen kami adalah untuk perjuangan jangka panjang demi masyarakat yang benar-benar bebas dan tanpa kelas. Pendek kata, komunisme. Apa yang mereka perlu lakukan? Tweet, pilih lebih ramai komunis? Ya, Sia Weaver telah lakukan itu. Ya. Bagus, saya gembira awak terkejut. Orang ramai perlu sedar perkara ini sedang berlaku. Mereka memang perlu sedar, ini adalah komunisme sepenuhnya. Bila orang bercakap tentang Mondani, ketakutan terhadapnya bukan sekadar Islamisasi. Bukan itu sahaja, dia memang seorang komunis radikal sepenuhnya dan memang menakutkan untuk mendengar dan melihat lebih banyak perkara seperti ini. Saya suka Amerika hipokrit. Saya betul-betul suka. Tengok, golongan liberal tiba-tiba suka paus. Paus, yang 2 minggu lepas jadi tajuk utama. Tahu kenapa? Upacara penggusuran syaitan. Ya, isu besar tentang kita kena lakukan pengusiran syaitan. Syaitan ada di sekeliling. Iblis di mana-mana. Itulah siapa sebenarnya paus, okey? Seorang lelaki yang buat upacara pengusiran syaitan. Tak percaya pada perkahwinan sejenis. Tiada padri wanita. Tapi sekarang sebab dia bermusuh dengan Trump. MSNBC suka sangat dengan lelaki ini.
Dia dapat ucapan besar di Dewan daripada Chuck Schumer, Eric Swalwell. Beginilah parti sayap kiri, Demokrat dah betul-betul hilang arah. Bila awak buat kajian tentang apa yang DSA percaya dan rancangan mereka untuk ambil alih secara sistematik, awak mula sedar ini bukan teori lagi. Ini bukan macam teori komunis yang mengarut. Ini jenis perkara yang pada tahun 1960-an, semua orang macam ni dah tentu akan ditangkap dan dipenjarakan seumur hidup kerana menyebarkan idea macam ni. Tapi sekarang mereka pulut yang dipilih dan diundi masuk. Dan semua sudah tiba masanya untuk sedar. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.